Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok sedikit berkaitan dengan sirah baginda Nabi SAW. Murid-murid tahun 6 boleh merujuk pada buku teks sirah muka surat 142. Bagaimana latar belakang baginda Nabi SAW membuka kota Mekah. Ketika mana pihak musyrikin Mekah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui oleh mereka sendiri, mereka telah membentuk sekutu mereka. Mereka cari kawan-kawan untuk menentang baginda Nabi SAW, iaitu Bani Bakr memerangi pihak Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaibiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya gencatan senjata selama 10 tahun. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapat berita ini, baginda Nabi SAW merintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Kalthum bin Husain. Sekali lagi saya ulang, Nabi SAW lantik Kalthum bin Husain menjadi pengganti baginda Nabi SAW. Nabi nak tinggalkan Madinah, Nabi lantik seorang ketua yang bernama Kalthum bin Husain untuk menjaga pentadbiran yang ada di Madinah. Kita tengok sikit. Muka surat 144. Peristiwa pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Tahun ke-8 Hijrah, Nabi bertolak daripada Madinah ke Mekah dengan jumlah Nabi bawa seramai 10,000 orang. Kemudian setibanya di Maru Dhahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Nabi, di antara strategi peperangan Nabi SAW yang begitu hebat, Nabi buat apa? Nabi sampai di Damr Zahrai atau Marru Zahrai. Nabi SAW memerintahkan para sahabat-sahabat tadi yang seramai 10,000 orang menyalakan obor yang begitu banyak. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai psikologi kepada kaum musyrikin, menandakan tentera-tentera Islam ini ramai. Apabila Nabi SAW buat sedemikian rupa, maka timbullah rasa kegerunan, kegentaran di dalam hati-hati musuh yang berada di Mekah Mukarramah. Ini cara Nabi SAW nak ambil balik Mekah daripada tangan kekufuran kepada pihak Islam, untuk membela, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setibanya di Zutua, baginda Nabi SAW telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Nabi pecahkan beberapa orang sahabat ni kepada beberapa kumpulan untuk masuk ke dalam Mekah dalam beberapa arah, bukan dalam satu arah. Maknanya mungkin ada di utara, mungkin ada di selatan, timur dan barat. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Itu hebat strategi Nabi. Supaya apa Nabi pecah ni? Apa tujuan Nabi pecahkan tentera-tentera Islam masuk daripada pelbagai penjuru ke Mekah? Kerana nak melemahkan tentera-tentera musyrikin Mekah. Kalau masuk daripada satu arah, nescaya tentera-tentera ini akan berkumpul dan memerangi orang-orang Islam. Berlakulah peperangan yang begitu dahsyat sebab mereka berada di satu tempat. Tetapi apabila mereka dipecahkan, maka ada tentera-tentera yang berasa gerun dan takut, mungkin akan lari. Ini strategi Nabi SAW. Maka tidak berlakulah peperangan yang besar untuk membuka kota Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin kecuali apabila diserang. Di antara pesanan Nabi, jangan serang orang yang tak serang kita. Kecuali orang yang lawan, orang yang serang, baru boleh berperang dengan mereka. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid telah diserang, tetapi akhirnya dapat masuk kota Mekah. Satu arah sahaja diserang,
iaitu satu kaum muslimin atau satu tentera Islam yang diketuai oleh Khalid bin Walid diserang. Maka Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Khalid bin Walid dan tenteranya. Dari Zutua, baginda Nabi SAW masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala, tanda merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Akhirnya Nabi masuk daripada Zutua dan Nabi SAW naik unta dalam keadaan tunduk kepala, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda memberi jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Nabi kata, man dakhala daru, barang siapa yang masuk rumahnya, fahuwa amin, maka dia aman. Man dakhala daru Abi Sufyan fahuwa amin, siapa yang masuk rumah Abi Sufyan, amin. Man dakhala al-Masjidil Haram fahuwa amin, siapa yang masuk di dalam Masjidil Haram, maka kami tidak akan memerangi. 3 tempat, rumah masing-masing, rumah Abi Sufyan dan Masjidil Haram. Masuk dalam tu selamat, tak diperangi oleh baginda Nabi SAW. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Apabila tawaran Nabi SAW bagi, maka orang-orang Mekah berkata, tak apalah, tak payah berperang, kami nak keamanan dan kami ikut apa yang ditentukan oleh baginda Nabi SAW. Apabila tibanya di Baitullah, apabila Nabi masuk Mekah, kemudian masuk Baitullahil Haram, baginda melakukan tawaf. Nabi SAW naik untuk melakukan tawaf. Dan Nabi buat apa? Musnahkan 360 buah berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Kaabah zaman jahiliyah ada 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Ada Al-Lat wal Uzza wal Manat. Ini nama-nama berhala yang mereka letak di sekeliling Kaabah. Untuk apa? Untuk mereka buat penyembahan bagi masyarakat jahiliyah sebelum Islam memasuki kota Mekah. Tapi apabila Nabi SAW dah masuk, maka Nabi memusnahkan berhala-berhala tadi sebanyak 360 berhala. Selepas itu baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya ramai daripada kalangan mereka bersetuju dan berbai'ah kepada Nabi Muhammad SAW serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul SAW. Akhirnya Nabi berucap kepada orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy Mekah, dia kata, aku maafkan kamu. Aku tidak akan kenakan apa-apa tindakan terhadap kamu. Kamu bebas. Kamu nak peluk Islam atau sebaliknya, kamu bebas. Kamu bebas untuk melakukan apa sahaja. Kemudian ramai daripada orang-orang Quraisy Mekah berasa terharu dengan ganjaran yang diberikan oleh Nabi SAW, iaitu tidak diapa-apakan mereka. Maka mereka memilih untuk memeluk agama Islam secara keseluruhannya. Inilah di antara peristiwa yang berlaku ketika mana pembukaan kota Mekah. Ustaz harap anak-anak murid sekalian dapat mengambil sedikit manfaat daripada sirah Nabi SAW dan dapat tonton video ini dan dapat fahami bagaimana Nabi SAW masuk ke kota Mekah untuk membuka kota Mekah, mengambil alih kota Mekah daripada tangan orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan kemusyrikan kepada Islam, kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.